Dalam video ini, kita akan belajar tentang kadar berkesan ataupun dikenali sebagai kadar faedah efektif. Dua ini maksudnya adalah sama. Rumus untuk kadar faedah efektif ataupun kadar berkesan adalah RE. E ini adalah efektif. R adalah kadar efektif. Adalah sama dengan 1 tambah R per M kurungan M tolak 1. R dekat sini adalah kadar faedah ataupun interest rate yang akan dibagi dalam soalan. M adalah kegerakan di compound. Untuk kadar berkesan, kamu mesti mengenali dua nama ini, iaitu kadar nominal dengan kadar berkesan. Kadar nominal adalah kadar yang dinyatakan kepada pelanggan oleh bank. Maksudnya jika kamu pergi ke bank, kamu nak pinjam duit, kamu tanya berapakah interest rate yang kamu akan charge untuk pinjaman saya. Kalau dia cakap 4% saja, itu adalah kadar nominal. Untuk kadar berkesan, iaitu kadar sebenar. Kadar sebenar ini maksudnya dia perlu mengambil kira kadar yang dinyatakan oleh bank. Dia juga akan mengambil kira berapa kali akan dikompaun dalam 1 tahun. Contohnya, andaikan 1,000 disimpan dalam akaun yang membayar faedah pada kadar 4% dikompaunkan setiap 10 tahun. Berapakah kadar berkesan simpanan tersebut? Kalau kamu pergi bank bagi tahu, kadar adalah 4%. Jadi ini adalah kadar nominal. Maksudnya 4% adalah yang dinyatakan oleh bank. Kalau nak kira kadar berkesan, kamu mesti mengambil kira berapa kali yang contoh dekat sini setiap 10 tahun. Maksudnya M adalah 4. Dengan kadar adalah 4%. Kalau kamu nak cari kadar berkesan, gunalah formula RE sama dengan 1 tambah R per M, M tolak 1. Masukkan 4% untuk R, M untuk 4, M 4, ini pun 4, tolak 1. Kadar berkesan adalah 0.406, ataupun kalau darab dengan 100% akan jadi 4.06%. Jadi ini adalah kadar berkesan yang mengambil kira berapa kali yang dikompaun dalam 1 tahun. Untuk kadar berkesan, kamu akan fikir, bila saya perlu guna formula kadar berkesan ataupun kadar efektif? Jawapan dia adalah, bila kamu nak buat perbandingan kadar faedah antara dua bank. Kalau kamu nak buat pinjaman, kamu mesti akan buat perbandingan. Bank A akan charge interest yang lebih tinggi ataupun bank B yang akan charge interest yang lebih tinggi. Jadi bila kamu nak compare bank mana satu yang lebih berbaloi, kamu boleh guna kadar berkesan ini. Contoh, Joey berhasrat membuat pinjaman bank. Bank A memberikan kadar faedah 8% setahun, compound 2 kali setahun, manakala bank B memberikan kadar faedah 7.9% dan dikompaun setiap bulan. Bank manakah yang akan anda cadangkan Joey pilih? Maksudnya dekat sini, dia ada dua bank untuk compare. A, kadar faedah 8% dan compound 2 kali setahun, iaitu M2. Untuk bank B, kadar adalah 7.9% dan dikompaun setiap bulan. Maksudnya M adalah 12. Walaupun dekat sini kadar 8% untuk bank A, kadar 7.9% untuk bank B. Kamu tak boleh tengok, kadar untuk bank B lebih rendah sebab dia 7.9% kalau dibandingkan dengan 8% ini. Tapi kamu belum ambil kira compound ini lagi. Jadi kamu tak boleh buat keputusan lagi. Kamu perlu guna kadar berkesan ini. RE sama dengan 1 tambah R per M, M tolak 1. Masukkan R adalah 0.08, M adalah 2, kita kira. Jadi kadar sebenar untuk bank A adalah 0.0816 ataupun 8.16%. Manakala untuk bank B, kira guna RE formula ni, kadar sebenar adalah 0.0819 ataupun 8.19%. Daripada sini, kamu boleh nampak sebenarnya bank A dia memberi kadar yang lebih rendah daripada bank B. Walaupun dalam
Kadar yang diniadakan adalah bank A lebih tinggi kalau dibandingkan dengan bank B. Jadi setiap kali kalau kamu nak buat perbandingan antara dua bank, kamu tak boleh tengok kadar sahaja. Kamu mesti mengambil kira benda lain, contohnya compound. Kamu mesti guna formula kadar berkesan untuk cari kadar sebenar bank itu. Jadi jawapan, bank A mempunyai kadar berkesan yang lebih rendah. Jadi kamu akan cadang Joey untuk memilih bank A. Sebab bank A memberi kadar yang lebih rendah daripada bank B. Okay? Ini saja untuk kadar berkesan atau kadar efektif. Terima kasih.